Korang pernah tak dengar perkataan burnout? Burnout ni apa benda? Mari sini aku cerita kat korang. Burnout ni biasanya dia akan jadi dekat orang yang duduk dalam industri kreatif. Contohnya macam graphic designer, fotografer, videographer, editor yang buat edit video-video tu kan. Basically orang yang banyak guna dia punya fikiran untuk fikir-fikir benda yang kreatif. Okay, so nak dijadikan cerita, tahun lepas aku kena burnout ni. Memang teruk. Memang teruk. Dia jadi lebih teruk disebabkan oleh aku punya penyakit lama. Dia attack balik. So aku jadi depressed. Memang down. Gila-gila punya down. Sampaikan aku dalam 1 tahun tu ada yang 4 bulan aku tak keluar bilik. Aku tak keluar rumah. Kalau keluar bilik pun dalam rumah tu just aku pergi tandas, nak solat apa semua tu. And yang tu je lah. Memang depression sampai aku tak boleh nak fikir. Tapi tak adalah sampai fikir nak cederakan diri sendiri ataupun fikir nak bunuh diri. Tak ada sampai tahap tu. Sebab aku still fikir yang aku kena buat sesuatu tapi aku tak boleh. Kalau nak cederakan diri tu aku tak sampai lagi tahap tu. Sebab aku still boleh fikir rasional. Cuma apa yang aku tak boleh nak buat adalah aku tak boleh buat action. Aku tak boleh nak fikir apa yang aku perlu buat. Dia jadi macam, sedangkan dulu kau boleh buat semua benda tau. Kau tahu apa kau punya kelebihan, kau punya kekurangan, and kau boleh fikir untuk tutup kau punya kekurangan tu supaya dia nampak smooth je. Kau boleh buat apa benda dengan keyakinan. Orang nampak kau confident je buat. Okay? Tapi disebabkan burnout ni aku tak boleh. Memang aku cuba lepas 4 bulan aku duduk dalam bilik, duduk dalam rumah terkurung kan. Aku cuba juga ambil kamera aku, pergi keluar. Sebab waktu tu aku duduk dekat area KL. So aku pergi ke Bukit Bintang, ambil kamera and cuba untuk engage orang. Kau sebagai fotografer, biasanya kau perlu engage orang. So aku sebenarnya boleh engage orang sebelum ni. Aku boleh tegur orang, aku boleh bercakap dengan stranger. Tapi waktu tu aku serius, aku tak boleh langsung nak bercakap. Mulut aku rasa macam terkunci terus. Aku nak cerita pun benda tu agak susah. Macam mana aku nak explain. Tapi itulah apa yang jadi kat aku. Walaupun aku paksa, tak jadi. Aku cuba untuk pergi dekat orang ni, and aku pergilah. Duduk. Salah satu cara yang aku buat, aku pergi kat Starbucks. Okay, aku pergi kat Starbucks and aku cuba nak tegur orang. Biasanya aku akan tegur orang yang duduk kat tepi ke sebelah meja aku kan. Biasanya aku borak-borak sikit lah. Tapi waktu tu memang tak boleh nak bercakap. Aku jadi macam, dalam kepala aku dia jadi macam, kenapa aku tak boleh sedangkan aku tahu sebelum ni aku boleh buat. And dia jadi sampai aku, macam mana nak cakap Okay, aku memang macam bukan diri aku. Aku dah jadi orang lain. Itu tahun lepas. And sekarang ni aku still tak recover sepenuhnya. Tapi Alhamdulillah aku boleh sikit-sikit dah makin improve lah. So aku buat video ni untuk share dekat korang. Mungkin korang pun pernah kena burnout ataupun yang sedang kena burnout. So apa yang korang kena buat? Aku sebab aku dah sekarang ni dah okay sikit, aku boleh fikir rasional, and aku buat video ni untuk korang. Okay? And aku buat juga video ni in case kalau aku terlupa nanti. At one point aku akan kena burn out balik kalau aku tak sedar dengan, aku tak aware dengan keadaan aku, keadaan semasa. Dan ingat, korang yang pernah kena burn out, korang mungkin akan kena balik. So mesti nak aku share apa kesan burnout ni. Okay, apa yang jadi kat aku, selain daripada aku terkurung dalam bilik, aku tak ada keyakinan semua tu kan. So burnout ni boleh menyebabkan korang punya stress level dia naik. Biasanya
dalam kehidupan harian memang korang akan stres. Okay? Tapi bila kena burn out ni makin stres, makin tinggi. Aku tak cakap benda ni akan jadi dekat semua orang. Mungkin korang akan lalui benda yang berbeza. Tapi itu yang aku cerita based on pengalaman aku. Okay? Aku jadi cepat melenting, senang naik darah, jadi senang nak marah. Macam kalau salah buat sikit, memang senang nak marah lah. Even dengan keluarga aku pun. Dan apa aku buat, aku cuba untuk bagi gap, bagi masa sikit untuk aku tak bergaduh dengan family aku lah. Aku cuba duduk dekat tempat lain, banyakkan duduk kat office, macam tu. Okay. So selain daripada korang jadi stres, korang boleh juga jadi naik berat badan. Sebab apa? Sebab korang tak, kalau korang sebelum ni pergi gym, buat exercise apa semua kan, disebabkan kau terlalu fikir masalah ni, kau tak fikir for solution. Sedangkan kau tahu sebelum ni aku sebenarnya bukannya orang yang selalu fokus kepada masalah. Bila aku duduk dalam keadaan rasional, bila aku boleh fikir rasional, fikir straight, aku bukan fokus kepada masalah, tapi aku fokus kepada solution. Apa yang aku perlu buat? Aku tahu benda tu problem, tapi macam mana nak prevent benda ni ataupun nak selesaikan. Tu aku. Tapi disebabkan oleh keadaan tu, dia jadi tak boleh nak fikir. So, aku banyak makan. Tak exercise. At one point, berat aku naik sampai 30 kilo. Memang banyak lah. Okay. Sebab makan tapi tak exercise. Lepas tu kau duduk, baring. And satu benda je lah, aku jenis tak suka tidur. Benda tu bagus sebab aku ada banyak masa untuk buat kerja. Tapi tak bagus untuk kau punya kesihatan, kau punya life. Sepatutnya kau kena cukup tidur. Aku sebab biasakan masa aku aktif, masa aku jadi atlet dulu, aku just tidur dalam 3 jam ke 2 jam macam tu satu hari. Dan aku amalkan tu benda tu selama 3 tahun. Dan okey lagi sebab aku aktif. So badan aku boleh adapt. Tapi bila aku masuk dalam alam pekerjaan yang makin sibuk apa semua, aku tak sempat nak exercise secara regularly. Aku tak boleh nak ikut rutin aku yang lama. Apa yang aku buat adalah buat kerja, duduk setempat, makan, rehat, tidur, sambung buat kerja balik. Rutin yang sama. Benda ni sangatlah tak bagus. Okay? Kesihatan pun akan terjejas tau. Kesihatan kau, kalau korang pernah ada penyakit dan kau dah sembuh ataupun korang dah makin okey, bila korang kena burn out ataupun korang disebabkan stres tu kau tak boleh nak control ataupun kau tak boleh manage, kesihatan kau akan terjejas balik. Tak dinafikan mungkin penyakit lama kau boleh jadi balik. Aku tak ada penyakit darah tinggi apa semua. Tapi benda tu mungkin akan efek lah lebih teruk kalau ada penyakit tu. So handle your stress betul-betul supaya kau tak menambahkan lagi penyakit. Okay? Ni nasihat aku lah. Aku tak nak orang yang kena burn out, dia of course lah dia sampai tak boleh nak fikir biasa macam sebelum ni. Dia dah jadi macam orang lain. Kalau kau duduk dekat stage macam yang aku pernah kena lah. Okay? And hidup kau pun jadi tak teratur disebabkan kebiasaan apa aktiviti yang kau pernah buat sebelum ni, kau dah macam dah tak follow. Tu apa yang jadi kat aku dah tak disiplin macam dulu. Okay? So kita bercakap pasal masalah, apa yang dia boleh menyebabkan burnout ni boleh menyebabkan kat kehidupan korang, and apa yang dah jadi kat aku. Aku nak bagi korang beberapa solution lah yang korang boleh buat. Okay? Bagi aku, bila korang kena benda ni, first, korang kena tulis. Okay? Korang kena plan. Plan apa yang korang nak buat. Bila kau bangun pagi, kau nak buat apa hari tu. Okay? Seminggu tu ataupun sebulan tu, apa yang kau nak fokus, apa yang kau nak buat, plan. Okay? Plan je. Alright? So, bila kau dah plan, kau dah tahu apa kau nak buat, apa semua ni kan, buatlah.
Take action. Kau kena buat. Bila kau dah tulis, buat. Apa yang kau nak buat, kau buat. And then bila kau dah buat benda tu, okay, kau dah plan, kau dah execute plan kau tu kan. Okay, and kau kena buat analisis. Ada orang dia plan, dia buat, tapi dia tak buat analisis. Dia tak tahu benda tu okay ataupun tak. Sebab dia tak tengok daripada perspektif yang berbeza. Contoh, kalau aku start buat bisnes and bisnes aku tu tak jalan. Setahun aku buat tak jalan. Tapi aku buat benda yang sama. Aku buat benda yang sama, tapi aku mengharapkan result yang berbeza. Pelik lah kan? So, sepatutnya kena ubah. Kalau benda tu tak jadi, cuba buat benda lain. Matlamat yang sama, tapi kau cuba method yang lain. Buat benda yang lain lah. And tu yang aku maksudkan dengan analisis. Kalau rasa benda tu perlu ditambah baik, kau buat tambah baik. Okay? And bila kau dah buat analisis, dah tambah baik apa semua tu, kita tak boleh lah nak anggap yang kehidupan kita ni semua akan jadi cantik. Kita plan, kita buat analisis, lepas tu semua jadi cantik. Kalau benda tu jadi cantik, alhamdulillah tu rezeki kau. Tapi tak semua orang akan lalui benda macam tu. Dia akan ada, kau dah plan, kau dah buat semua benda, tapi benda tu tak jadi. And then kau try lagi, tak jadi lagi. Buat lagi, tak jadi. So, point aku sekarang ni, bila kau dah sampai satu tahap tu, jangan putus asa. Minta doa dekat Allah supaya Allah pemudahkan urusan kau. Tak kisah kau agama apa, ikut kepercayaan korang, jangan putus asa. Okay? Jangan putus asa. Just try balik. Buat balik. Start daripada step yang pertama. Planning. Mula-mula korang plan. Lepas tu korang execute. Korang buat apa yang korang dah tulis. And then kau buat analisis untuk tambah baik. Okay? Lepas tu jangan putus asa. Try lagi. Itu sangat membantu. Aku harap point-point ni dia boleh membantu korang. Okay? Aku cuba recap balik. Okay, dalam bahasa mudah, first korang kena tulis. Okay? Tulis bila korang bangun pagi, tulis apa yang korang nak buat. Ada orang yang, okay, aku tak tahulah macam mana nak manage masa aku. Aku tak pandai. So, apa yang korang kena buat, bahagikan masa kau kepada 4 ataupun 2. Okay, macam mana? Kalau kau nak bagikan masa kau kepada 2, 1 belah pagi, 1 belah malam. Okay, apa kau nak buat bahagian pagi? Waktu pagi tu kau nak buat apa? Kau nak exercise ke? Kau nak makan ke? Nak selesaikan kerja kau ke? And belah malam tu, maybe petang dengan malam, kau nak pergi bersosial, jumpa kawan-kawan, eratkan silaturahim, pergi gym ke, terpulang. Kalau nak lebih spesifik, korang boleh pecahkan masa harian korang kepada 4. Contohnya, kita ada 24 jam. So, kalau bagi 2, jadi 12 jam lah kan. Belah pagi dengan tengah hari, petang dengan malam. Okay? Kalau bagi dengan 4, 24 tu kau bagilah dengan 4. Okay? So, korang akan dapat 6 jam, 6 jam, 6 jam dan 6 jam. So, daripada kau mula pagi kau pada pukul berapa? Biasanya letaklah dalam pukul 6 kan. Kalau korang bangun pukul 6, okay, tambah 6 jam sampai pukul 12. Lepas pukul 12, pergi ke pukul 6. Okay? Lepas pukul 6, pergi pada pukul 12 balik. So, kitaran hidup dalam satu hari lah. So, bila korang dah tulis, dah plan dah ni, banyak orang yang dia tak boleh buat keputusan. Aku dah tulis. Tapi apa aku nak buat? Aku tak decide mana yang penting, mana yang end up macam bila dah tulis tu, dia still tak membantu sangat disebabkan kau tak buat keputusan. Kau kena buat keputusan mana yang lebih penting. Yang mana yang priority kau, utamakan yang tu. Bila kau dah tahu priority kau, letak dekat atas lah. Daripada banyak list what to do tu. To do list, kau dah buat to do list. Yang bahagian penting-penting kau letak kat atas. Letak kat atas, nak prioritikan yang tu. Okay? Bila kau dah decide, kau kena buat. Kau bertanggungjawab untuk buat. Make sure kau buat. Okay?
Kalau lagi kau tangguh benda tu, lagi banyak kau akan jadi diserabut, kau jadi tak teratur. Alright? So, bila kau buat, and kau kena amalkan. Aku tak setuju dengan perkataan practice make perfect. Aku kurang setuju dengan perkataan tu. Bagi aku, perkataan yang paling sesuai adalah practice make progress. Bermaksud, bila kau practice, makin kau practice, benda tu akan memberi penambahbaikan kepada apa jua apa yang kau buat. Okay? Amalkan benda tu sampai benda tu jadi habit. Bila dah jadi habit, dia mula-mula je kau rasa macam susah. Bila once dia dah jadi habit, semua benda akan jadi senang. Okay? Macam mana nak jadikan habit? Kau cuba buat non-stop 30 hari ke atas. InsyaAllah benda tu kau boleh amalkan dengan senang je. Apa yang paling susah adalah first step. Untuk ambil langkah pertama, untuk kau ambil pen, ambil kertas, tulis pertama kali tu, yang tu paling susah. And then kalau kau tetap amal, teruskan consistent. Consistency is the key. Okay? So, aku harap kau dapat something daripada video ni. And aku still struggle. And aku harap korang dapat benefit ni dan kau amalkan. Kita sama-sama share. And kita sama-sama cuba lawan benda ni. Okay? Itu saja daripada aku hari ni. Aku harap korang dapat something. And jumpa lagi di video yang lain. Bye-bye.